Baru sahaja tadi, satu panggilan telepon cemas diterima dari istana di Raja Arab Saudi. Panggilan itu bukan ditujukan kepada Amerika Syarikat, bukan juga Perancis. Ia untuk Malaysia. Pada hari peluru berpandu Iran membakar loji penapisan minyak. Perkara pertama yang disahkan oleh putra mahkota bukanlah tentang minyak tetapi tentang air. Arab Saudi tidak mempunyai walau sebatang sungai pun. Rizab air mereka hanya cukup untuk 48 jam. Tetapi hari ini, negara yang menghasilkan air minuman untuk 28 juta penduduk di Timur Tengah setiap hari ialah Malaysia. Selama 15 tahun berturut-turut, kita adalah nombor 1 dunia. Bagaimana ia boleh terjadi? Kisah ini akan didedahkan sekarang. Ia berlaku pada bulan Mac tahun ini. Di ruang udara Teluk Parsi, peluru berpandu Iran dilancarkan. Asap hitam tebal berkepul-kepul di atas loji penapisan minyak terbesar di dunia yang terletak di pesisir pantai timur Arab Saudi. Harga minyak mentah dunia melonjak 40% dalam sekelip mata. Kamera dari seluruh dunia, CNN, BBC, Al Jazeera, semuanya tertumpu pada loji minyak yang sedang marak terbakar. Namun pada masa yang sama, di dalam istana di Raja Saudi, perbincangan bukanlah tentang minyak. Laporan yang sama sekali berbeza sedang dibentangkan. Arahan pertama daripada putra mahkota Mohammed bin Salman adalah periksa stesen jana kuasa terlebih dahulu. Baginda mengutamakan bekalan elektrik, bukan minyak. Mengapa pemerintah de facto sebuah negara pengeluar minyak terbesar lebih risaukan stesen jana kuasa berbanding medan minyak? Sebabnya amat mudah. Arab Saudi tidak mempunyai sungai, walau satu pun. Cuba bayangkan negara kita, Malaysia. Kita ada Sungai Pahang, Sungai Perak, Sungai Rajang, beratus-ratus sungai besar dan kecil. Tetapi di seluruh Arab Saudi, tiada aliran air semula jadi. Jadi, apakah yang diminum oleh 35 juta penduduknya? Mereka minum air yang dihasilkan daripada air laut yang telah disingkirkan garamnya. Proses ini dilakukan di loji penyahgaraman air laut, atau secara mudahnya, sebuah kilang air gergasi yang menukar air laut menjadi air minuman yang bersih. Untuk mengendalikan kilang air ini, tenaga elektrik yang sangat besar diperlukan. Jika stesen jana kuasa berhenti, kilang air juga akan berhenti. Jika kilang air berhenti, tiada lagi air yang akan mengalir dari pipe. Disinilah muncul satu angka yang menakutkan. Rizab air di seluruh Arab Saudi hanya cukup untuk 48 jam. 2 hari sahaja. Pada hari ketiga, bekalan air di ibu kota Riyadh akan terputus sepenuhnya. Bayangkan, bekalan titisan FAF di hospital akan kering dan orang ramai akan berebut membeli air botol di pasar raya. Tanpa minyak, negara tidak dapat menjana wang. Tetapi tanpa air, manusia tidak boleh hidup. Itulah sebabnya putra mahkota memeriksa stesen jana kuasa terlebih dahulu sebelum medan minyak. Pada masa yang sama, satu insiden dahsyat berlaku di Iran. Di selatan negara itu, terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Kesh, terletak betul-betul di sebelah Selat Hormuz. Di pulau ini tiada langsung sungai atau tasik air tawar. Penduduknya bergantung sepenuhnya pada sebuah loji penyahgaraman. Loji itu telah dibom. Dalam sekelip mata, pipe air di 30 buah kampung menjadi kering kontang. Air yang semalamnya mengalir seperti biasa, hari ini lenyap begitu sahaja. Menteri Luar Iran mengeluarkan kenyataan cemas dengan wajah yang serius. Amerika Syarikat telah menyasarkan dan menyerang loji penyahgaraman di pulau kami. Keesokan harinya, Iran bertindak balas. Mereka menghantar drone penyerang ke arah loji penyahgaraman air laut di negara jiran, Bahrain. Bahrain mempunyai populasi seramai 1,6 juta orang. Kesemua 1,6 juta penduduk ini hidup bergantung pada air yang dihasilkan oleh loji penyahgaraman. Jika loji ini berhenti, pipe air setiap seorang daripada mereka akan kering. Kerajaan Bahrain mengumumkan bahwa bekalan air tidak terjejas dengan teruk. Tetapi di negara yang rizab kecemasannya hanya untuk beberapa hari, apa yang akan berlaku jika serangan kedua datang? Tiada siapa yang boleh memberi jaminan. Sekarang, coba buka pipe air Anda. Air mengalir, bukan? Bayangkan jika ia tidak mengalir. Hari ini, kita akan melihat satu anjakan paradigma. Bukan lagi loji nuklear atau medan minyak. Loji yang memastikan air mengalir dari pipe kita kini telah menjadi sasaran perang. Kelemahan sebenar Timur Tengah yang tidak pernah diberi perhatian, loji penyahgaraman. Dan di penghujung cerita ini, akan muncul nama sebuah negara yang tidak pernah Anda jangkakan. Apa yang terlintas di pikiran Anda apabila mendengar tentang Timur Tengah? Minyak, emas, kereta mewah, bangunan tertinggi di dunia. Sesiapa yang pernah ke Dubai pasti tahu.
Setiap malam, pertunjukan air pancut gergasi memancutkan air berpuluh-puluh meter ke udara. Di tengah-tengah padang pasir, terdapat resort ski dalam bangunan dan kolam renang menyelam terdalam di dunia. Semua fasiliti ini, yang menampung air sebanyak beberapa buah kolam renang Olimpik, menggunakan air yang garamnya telah disingkirkan daripada air laut. Nampak hebat bukan? Tetapi di sebalik kemewahan ini, tersimpan satu kebenaran yang pahit. Negara-negara ini hampir tiada sungai, tasik juga tiada. Jika Anda menggerudi tanah, minyak dan gas akan memancut keluar, tetapi air yang boleh diminum oleh manusia tidak akan ditemui. Angka-angka ini akan menjelaskannya. Taburan hujan tahunan di Malaysia adalah sekitar 2.500 mm. Di Arab Saudi, kurang daripada 100 mm. Hujan yang turun di sana tidak sampai 1/10 daripada hujan di negara kita. Umpamanya, jika kita menada air dengan baldi, di Saudi, secawan kertas pun tidak akan penuh. Walaupun hujan turun sedikit, ia tidak banyak membantu. Suhu musim panas boleh mencecah 50 darjah Celcius. Seperti setitik air di atas kuali panas, ia akan menguap serta-merta. Begitulah keadaan di padang pasir Saudi. Hujan akan tersejat kembali ke langit sebelum sempat mencecah tanah. Kita mungkin melihat sungai Klang dalam perjalanan ke tempat kerja. Tetapi rakyat Saudi, dari lahir hingga mati, tidak pernah melihat air sungai yang mengalir seumur hidup mereka. Tetapi ironinya, tahukah Anda? Negara-negara yang kekurangan air ini sebenarnya adalah pengguna air terbesar di dunia. Seorang penduduk Jerman menggunakan kira-kira 115 liter air sehari. Itu bersamaan dengan 230 botol air 500 ml. Di Arab Saudi, penggunaannya adalah 265 liter. Di UAE, 300 liter. Di Qatar, 470 liter sehari. Negara yang tiada air menggunakan air paling banyak. Sebabnya mudah, mereka ada wang. Dengan wang hasil jualan minyak, mereka menyedut air laut, menyingkirkan garamnya, dan menjadikannya air minuman. Fasiliti yang menukar air laut menjadi air minuman inilah yang dipanggil loji penyahgaraman air laut. Secara mudahnya, sebuah kilang air gergasi. Kini, di sepanjang pesisir Teluk Parsi, terdapat hampir 450 buah kilang air yang tersusun rapat. Lebih 60% kapasiti penyahgaraman dunia tertumpu di sekitar lautan yang sempit ini. Apabila kita melihat betapa bergantungnya negara-negara ini pada loji tersebut, ia amat menakutkan. Kuwait, sebagai contoh, bergantung lebih 90% pada air yang dinyah garam. Ini bermakna 9 daripada 10 rakyatnya minum air dari kilang-kilang ini. Bahrain 85%, UAE hampir 80%, dan Arab Saudi 70%. Arab Saudi menggunakan kira-kira 7 juta tan air sehari. Jumlah ini bersamaan dengan bekalan air untuk 10 juta penduduk Kuala Lumpur selama seminggu digunakan oleh Saudi dalam satu hari sahaja. Kita menggelar mereka kerajaan minyak, tetapi sebenarnya mereka adalah kerajaan air laut. Pernahkah Anda terminum air laut? Apabila bermain di pantai dan tertelan seteguk air, lidah akan terasa pijar kerana masin. Tetapi jika garam itu disingkirkan, ia akan menjadi air bersih yang boleh kita minum. Prinsipnya agak mudah. Terdapat 2 kaedah utama, saya akan terangkan satu persatu. Pertama, kaedah pendidihan. Apabila Anda memasak mie segera di rumah, cuba buka penutup periuk. Anda akan lihat titisan air jernih terbentuk di bahagian dalam penutup. Itulah prinsipnya. Apabila air laut dididihkan, uap air akan naik. Garam yang berat akan tertinggal di bawah, manakala uap air yang ringan akan naik ke atas. Uap air itu kemudian dikumpulkan dan disejukkan untuk menjadi air bersih. Di Timur Tengah, mereka menggunakan uap panas dari stesen jana kuasa berdekatan untuk mendidihkan air laut. Prinsipnya mudah, tetapi ada satu masalah. Ia memerlukan tenaga yang sangat besar. Untuk menghasilkan 1 juta tan air sehari, sebuah stesen jana kuasa kecil perlu beroperasi sepenuhnya. Hanya negara Timur Tengah yang kaya dengan minyak mampu menanggung kos ini. Kaedah kedua, yang menjadi tren sekarang, ialah kaedah penapisan. Apabila kita membuat jeruk, kita menabur garam pada sayur, bukan? Air akan keluar dari sayur tersebut kerana kepekatan garam di luar lebih tinggi, menyebabkan air di dalam sayur bergerak keluar. Dalam sains, ini dipanggil osmosis. Kaedah penapisan ini menggunakan prinsip yang terbalik. Sebab itulah ia dipanggil osmosis berbalik, reverse osmosis. Tekanan yang sangat kuat dikenakan pada air laut. Ini memaksa hanya molekul air untuk melalui satu penapis khas, manakala garam tertinggal. Hanya air bersih yang dapat melaluinya. Penapis khas yang digunakan ini mempunyai liang-liang yang amat kecil,
Tahukah Anda betapa kecilnya 1/100.000 daripada saiz sehelai rambut kita? Melalui lubang yang tidak kelihatan ini, hanya air yang dapat melaluinya. Selepas melalui penapis ini sekali, lebih 99% kandungan garam dalam air laut akan hilang. Air masin bertukar menjadi air bersih yang selamat untuk diminum. Kaedah ini juga hanya menggunakan kira-kira 1/4 tenaga berbanding kaedah pendidihan. Itulah sebabnya hampir 9 daripada 10 kilang air baharu di dunia menggunakan kaedah ini. Walau bagaimanapun, negara-negara Timur Tengah telah membuat satu pilihan yang bijak. Oleh kerana kilang air memerlukan elektrik, mereka membina kilang air betul-betul di sebelah stesen jana kuasa. Oleh kerana stesen jana kuasa memerlukan minyak, mereka juga membina loji penapisan minyak di sebelahnya. Mereka mencipta satu sistem di mana tenaga dan air saling dibekalkan antara satu sama lain. Kecekapan meningkat, kos menurun. Bijak bukan? Tetapi ini kemudiannya menjadi satu kelemahan yang membawa padah. Bayangkan pipe elektrik, air dan gas di rumah Anda disatukan dalam satu saluran. Pada waktu biasa, ia mudah diurus dan menjimatkan kos. Tetapi jika seseorang mensasarkan dan memotong saluran itu, elektrik, air, dan gas akan terputus serentak. Seperti domino, apabila satu jatuh, semuanya akan turut rebah. Itulah struktur yang wujud di sana. Dan inilah yang telah menjadi kelemahan paling menakutkan di Timur Tengah hari ini. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kelemahan ini dieksploitasi. Sebuah laporan agensi perisikan Amerika Syarikat menyatakan bahwa lebih 90% air yang dihasilkan di Teluk Parsi datang dari hanya 56 buah kilang air mega. Walaupun terdapat lebih 450 loji secara keseluruhan, jantung sebenar sistem ini hanyalah 56 loji ini. Umpamanya pipe air untuk ratusan rumah di sebuah kawasan perumahan semuanya disambungkan pada satu injap utama. Jika injap itu ditutup, seluruh kawasan akan terputus bekalan air. 8 daripada 10 kilang air terbesar di dunia semuanya terletak di pesisir Teluk Parsi ini. Masalahnya, kesemua 56 loji ini tersusun di sepanjang garis pantai. Semuanya berada dalam jarak sasaran peluru berpandu Iran. Ia adalah fasiliti gergasi yang jelas kelihatan dari udara dan hanya memerlukan sebuah drone untuk menghentikan operasinya. Mari kita lihat Riyadh, jantung Arab Saudi. Riyadh terletak lebih 400 km dari laut di tengah-tengah padang pasir. Jarak ini lebih kurang sama seperti dari Kuala Lumpur ke Alor Setar. Penduduk bandar ini minum air yang disalurkan melalui pipe ratusan kilometer dari sebuah kilang air di Jubail, di pesisir timur. Nasib jutaan penduduk Riyadh bergantung pada satu kilang gergasi ini, yang saiznya 3 kali ganda saiz Putrajaya. Satu amaran pernah tercatat dalam dokumen diplomatik AS. Jika fasiliti atau saluran pipe Jubail diserang, seluruh penduduk ibu kota Riyadh perlu dipindahkan dalam masa seminggu. Adakah realistik untuk melindungi saluran pipe sepanjang 400 km di tengah padang pasir dengan sempurna? Kuwait juga menghadapi situasi yang sama. Terdapat laporan bahwa sebuah kilang air mega di sana telah rosak akibat serpihan serangan ke atas pelabuhan berdekatan. Sebenarnya, Kuwait pernah mengalami mimpi ngeri ini. Semasa Perang Teluk pada tahun 1991, tentera Irak sengaja memusnahkan kilang-kilang air Kuwait. Bekalan air di bandar Kuwait terputus. Ketakutan yang dialami 35 tahun lalu kini kembali menghantui mereka. Situasi di UAE lebih mencemaskan. Sebiji peluru berpandu Iran jatuh berhampiran pelabuhan Jebel Ali di Dubai. Bagi yang tidak tahu, Jebel Ali adalah salah sebuah pelabuhan terbesar di Timur Tengah. Hanya 19 km dari titik jatuhan itu, terletak kilang air terbesar di dunia. 19 km adalah kurang separuh jarak dari Kuala Lumpur ke Shah Alam. Jantung yang membekalkan air kepada jutaan penduduk Dubai berada begitu hampir dengan bahaya. Jika peluru berpandu itu tersasar sedikit sahaja, satu malapetaka besar di mana seluruh Dubai terputus bekalan air boleh berlaku. Seorang penduduk di UAE memberitahu media AS menggunakan nama samaran kerana takut akan tindak balas. Sepanjang hidup saya tidak pernah terfikir untuk bimbang bahawa bekalan air minuman saya boleh hilang dalam sekelip mata. Dia menambah, pada akhirnya, kita semua hanya hidup berkumpul di tengah-tengah padang pasir, bukan? Kata-kata ini menggambarkan ketakutan yang dirasai oleh penduduk Timur Tengah sekarang. Menyerang fasiliti air adalah jenayah perang di bawah undang-undang antarabangsa. Walaupun dalam peperangan, fasiliti penting untuk kelangsungan hidup orang awam tidak boleh diserang. Tetapi garis sempadan itu kini semakin kabur.
Rusia telah menyasarkan dan menembak fasiliti rawatan air Ukraine lebih 100 kali. Sempadan yang pernah dilanggar kini menjadi strategi biasa. Dari perspektif Iran, jika dikira secara rasional, mereka tahu peluang untuk menang dalam pertempuran secara langsung menentang Amerika Syarikat atau Israel hampir sifar. Jumlah jet pejuang, keupayaan peluru berpandu, dan risikan mereka jauh ketinggalan. Mereka tidak akan menang dalam pertarungan bersemuka, jadi mereka menggunakan strategi lain. Jika tidak boleh menyerang musuh secara langsung, sasarkan titik lemah rakan-rakan musuh. Mereka tidak boleh menyerang tanah besar AS, jadi mereka mengancam talian hayat negara-negara Teluk yang bersekutu dengan AS. Dengan memusnahkan beberapa kilang air sahaja, negara-negara ini akan merayu. Akhirnya, mereka terpaksa merayu kepada AS untuk menamatkan perang. Laporan telah muncul bahwa UAE dan Qatar merayu kepada Presiden AS untuk menghentikan operasi ketenteraan. Betapa besarnya ketakutan akibat ancaman bekalan air terputus, sehingga negara-negara kaya ini menjadi begitu terdesak. Namun Iran yang menyerang juga sebenarnya berada dalam keadaan yang teruk. Presiden Iran sendiri berkata pada November tahun lalu, "Jika tindakan tidak diambil sekarang, kita terpaksa memindahkan 15 juta penduduk ibu kota Tehran secara paksa. Bukan kerana peluru berpandu, tetapi kerana tiada air." Kerajaan Iran tidak lagi menggunakan istilah kekurangan air. Istilah rasminya kini ialah muflis air. Setelah berdekad-dekad mengepam air bawah tanah secara percuma dan memaksa pertanian di padang pasir, sumber air bawah tanah mereka telah kering. Ironinya, negara yang menyerang fasiliti air negara lain tidak dapat menyediakan air untuk rakyatnya sendiri. Ini belum berakhir. Terdapat satu lagi senario yang lebih menakutkan, yang sering diperingatkan oleh para pakar. Di pesisir selatan Iran, terdapat sebuah tempat bernama Bushehr. Di sana, terdapat sebuah loji jana kuasa nuklear. Loji ini terletak betul-betul di tepi laut, dan di seberang laut itu ialah Arab Saudi dan Qatar. Beberapa hari lalu, dilaporkan sebiji peluru berpandu jatuh berhampiran loji nuklear ini. Kerajaan Kuwait di seberang laut serta-merta mengeluarkan amaran radiasi. Rakyatnya dinasihatkan untuk berada di dalam rumah dan menutup tingkap. Itu adalah ketakutan yang timbul walaupun loji itu tidak terkena secara langsung. Bagaimana jika loji nuklear itu benar-benar ditembusi? Bayangkan tap mandi di rumah Anda. Jika Anda menitiskan setitik dakwat hitam ke dalam tap yang dipenuhi air, seluruh air akan menjadi hitam dengan cepat. Teluk Parsi mempunyai struktur yang sama. Ia adalah lautan yang terkurung dengan hanya satu jalan keluar, yaitu Selat Hormuz. Jika bahan radioaktif terlepas, ia akan merebak ke seluruh lautan dan tiada jalan keluar. Maka, kilang-kilang air tidak akan berguna lagi, walaupun ia tidak rosak. Bahan mentahnya, air laut itu sendiri, telah tercemar. Perdana Menteri Qatar sendiri memberi amaran, jika loji nuklear itu meletup, lautan ini akan menjadi lautan maut, di mana tiada air, tiada ikan, dan tiada hidupan yang boleh wujud. Bukan peluru berpandu nuklear yang besar. Sebuah drone sudah cukup untuk memotong talian hayat jutaan manusia. Kelemahan sebenar tamadun mewah yang dibina atas minyak sebenarnya adalah secawan air yang kita minum setiap hari. Tetapi, di tengah-tengah kisah menakutkan ini, ada sebuah negara yang menjadi sinar harapan. Negara yang memegang talian hayat penduduk Timur Tengah. Di manakah negara itu? Ia adalah Malaysia. Anda mungkin rasa ini tidak masuk akal. Sedang bercerita tentang air di Timur Tengah, tiba-tiba muncul nama Malaysia. Tetapi apabila Anda mendengar apa yang akan saya sampaikan, Anda pasti akan terkejut. Pihak yang pertama dihubungi oleh istana diraja Saudi sejurus selepas serangan peluru berpandu itu bukanlah Amerika, bukan Britain, bukan juga Perancis. Ia adalah ibu pejabat sebuah syarikat Malaysia bernama Tenaga Hydrotech yang terletak di Shah Alam, Selangor. Syarikat inilah yang telah mereka bentuk dan menguruskan loji air Jubail, talian hayat Arab Saudi, selama lebih sedekat. Namun, kejayaan ini tidak berlaku dalam sekelip mata. Mari kita kembali ke 50 tahun yang lalu. Pada tahun 1970-an, pasaran kilang air di Timur Tengah dikuasai oleh syarikat-syarikat Eropah. Syarikat dari Perancis, Britain dan Jerman menguasai pasaran dengan teknologi yang berusia lebih seabad dan rangkaian hubungan yang telah lama terjalin. Nama Malaysia langsung tidak wujud dalam fikiran mereka. Pada masa itu, negara kita baru sahaja melancarkan dasar ekonomi baru, berusaha membangunkan industri berat. Pendapatan per kapita rakyat kita tidak sampai 1/10 daripada negara pengeluar minyak di Timur Tengah. Tetapi pada tahun 1976,
Pembinaan sebuah kilang jentera bersepadu bermula di Shah Alam. Itulah permulaan kilang tenaga hidrotek hari ini. 2 tahun kemudian, pada tahun 1978, mereka pertama kali membekalkan peralatan untuk proyek kilang air di Arab Saudi. Halaman pertama dalam sejarah penyahgaraman air laut Malaysia telah dibuka. Perkara pertama yang dihadapi oleh jurutera Malaysia yang menjejakkan kaki di Saudi ketika itu ialah cuaca panas terik yang mencecah 50 darjah Celsius. Mereka terpaksa menahan ribut pasir yang menyakitkan mata dan mencatu penggunaan air. Tempat tinggal mereka hanyalah kabin kontena. Kos untuk membuat satu panggilan telefon ke tanah air boleh menelan gaji sebulan. Mereka adalah insan-insan yang bertahan selama 2 hingga 3 tahun di padang pasir tanpa dapat melihat wajah keluarga. Jurutera Eropah hanya melukis pelan di pejabat berhawa dingin. Kerja di lapangan diserahkan kepada pekerja dari negara lain, tetapi jurutera Malaysia berbeza. Mereka sendiri memegang cangkul. Mereka melakukan kerja kimpalan, memasang pipe, dan menuang konkrit sepanjang malam. Pada jam 4 pagi di tengah-tengah padang pasir, percikan api kimpalan kelihatan seperti bintang di langit. Gaji mereka kurang separuh daripada jurutera Eropah, tetapi waktu kerja mereka lebih 2 kali ganda. Selama 10 tahun, mereka membina kemahiran dengan tekun, bermula dari projek-projek kecil. Kemudian, datanglah satu langkah yang mengubah segala-galanya. Malaysia memutuskan untuk tidak membina komponen di padang pasir. Di kilang Shah Alam, mereka memasang sepenuhnya sebuah penyejat penyagaraman gergasi sebesar padang bola. Saiznya bukan biasa-biasa, lebar 33 meter, tinggi 11 meter, panjang 100 meter, dan berat 4.000 tan. Bongkah gergasi ini dimuatkan ke atas kapal dari jeti khas di dalam kawasan kilang di Shah Alam dan dihantar terus ke Timur Tengah. Mereka menggunakan teknologi pembinaan kapal untuk membina kilang air. Kaedah ini dipanggil pembinaan satu modul. Secara mudahnya, seperti memasang blok Lego di rumah dan hanya meletakkannya di tapak projek. Di seluruh dunia, hanya syarikat dari Malaysia ini yang memiliki kaedah tersebut. Di sini, muncul satu angka yang menakjubkan. Syarikat Prancis mengambil masa 13 bulan untuk membina satu penyejat penyahgaraman. Tenaga hidrotek hanya 4 bulan, kurang dari 1/3 masa. Ada rahsia di sebalik kepantasan ini. Pada tahun 2006, sebelum Sukan Asia di Qatar, kerajaan Qatar memerlukan loji penyahgaraman dengan segera. Tarikh akhir sangat suntuk. Proses yang biasanya mengambil masa 7 bulan, disingkatkan oleh jurutera Malaysia kepada 4 bulan. Mereka tidak berhenti bekerja walaupun hujan. Sejak itu, 4 bulan menjadi kelajuan standar syarikat. Projek yang Eropah ambil masa 4 tahun untuk siapkan, Malaysia selesaikan dalam 12 bulan. Kosnya pula 30% lebih murah. Lebih cepat, lebih murah, kualiti yang sama. Bagi kerabat di Raja Timur Tengah, pilihannya sudah tentu jelas. Malah semasa Perang Teluk pada tahun 1991, syarikat Malaysia tidak berundur dari lapangan. Di tengah-tengah medan perang dengan peluru berpandu berterbangan, mereka tetap berada di sana untuk melindungi kilang air. Apabila kilang air Kuwait dimusnahkan oleh tentera Iraq, syarikat Malaysia lah yang pertama sekali memulakan kerja-kerja pemulihan sejurus selepas perang tamat. Kepercayaan yang dibina ketika itu kekal hingga ke hari ini. Baru-baru ini kejadian serupa berlaku. Semasa pembinaan loji air Tuwaibah, pemberontak Houthi dari Yaman telah menyekat laluan perkapalan ke Arab Saudi. Kapal yang membawa bahan binaan terkandas. Jika syarikat lain, projek itu pasti akan tertangguh berbulan-bulan. Tetapi jurutera Malaysia menghantar bahan melalui laluan alternatif yang lebih jauh. Akhirnya, mereka berjaya menyiapkan loji itu mengikut tarikh yang dijanjikan. Pengurus pihak berkuasa Saudi berkata dengan kagum, tanggung jawab untuk menyelesaikan projek dalam apa jua keadaan sukar, itulah kekuatan terbesar tenaga hidrotek. Sehingga kini, tenaga hidrotek telah menyiapkan 32 projek kilang air di seluruh dunia. Daripadanya, 10 adalah di Arab Saudi sahaja, hampir separuh tertumpu di sana. Ke-32 fasiliti ini menghasilkan kira-kira 8 juta tan air sehari. Jumlah ini cukup untuk diminum oleh 28 juta orang, yaitu hampir separuh populasi Korea Selatan, setiap hari. Bermula dari batu asas pertama kilang di Shah Alam pada tahun 1976, genap 50 tahun. Generasi muda yang tidur di dalam kontena dan menahan ribut pasir di padang pasir, merekalah yang telah membina laluan untuk kejayaan hari ini. Di atas laluan itulah, kedudukan nomor 1 dunia kini berdiri. Tenaga hidrotek ialah syarikat nomor 1 dunia dalam bidang teknologi menukar air laut menjadi air minuman. Bukan sekali sahaja.
Terdapat sebuah agensi antarabangsa yang memantau industri air dunia dan setiap tahun mereka memilih syarikat penyahgaraman terbaik. Syarikat Malaysia ini tidak pernah melepaskan kedudukan nombor 1 selama lebih 15 tahun. Awal tahun ini, sebuah akhbar terkemuka menulis, satu-satunya syarikat di muka bumi yang memiliki semua teknologi untuk menukar air laut kepada air minuman dan mampu membina fasiliti berdasarkannya. Ini bermakna, teknologi pendidikan, teknologi penapisan, dan teknologi hibrid yang menggabungkan kedua-duanya, hanya syarikat Malaysia ini yang menguasai ketiga-tiga kaedah tersebut di seluruh dunia. Mereka memiliki lebih 250 paten berkaitan. Saya akan ceritakan tentang loji air Shuqaiq yang baru sahaja siap di Arab Saudi. Dari Jeddah, bandar kedua terbesar Saudi, selepas memandu selama 1,5 jam, Anda akan tiba di sebuah kawasan tandus tanpa sebatang pokok pun. Tiada rumput, hanya padang pasir yang ditiup angin. Di tengah-tengahnya, berdiri sebuah fasiliti gergasi sebesar 100 buah padang bola. Rasanya seperti sebuah bandar tiba-tiba muncul di tengah padang pasir. Di dalam loji ini, bunyi bising tidak pernah berhenti. 6.700 buah pam tekanan setinggi beberapa meter sedang serentak menyingkirkan garam dari air laut. Air laut diperah dengan daya 20 kali ganda tekanan pipe air biasa. Ia menghasilkan 600.000 tan air sehari, cukup untuk kegunaan 1 juta orang. Fasiliti ini telah dicatatkan dalam Guinness Book of World Records sebagai loji penyahgaraman kaedah penapisan terbesar di dunia. Projek bernilai 1M2. 5 bilion ini disiapkan lebih awal dari tarikh yang dijanjikan. Pengarah tapak projek berkata, sikap menghormati pelanggan, kualiti yang tiada tandingan, dan tanggung jawab untuk menyiapkan projek dalam apa jua keadaan sukar, itulah kekuatan terbesar kami. Dan dia menambah, China cuba bersaing dengan harga, tetapi mereka masih belum menguasai teknologi reka bentuk teras. Walaupun syarikat China terlibat dalam projek, pelanggan akan sentiasa meletakkan syarat. Reka bentuk mesti dilakukan oleh syarikat Malaysia. Bukan itu sahaja. Anda pasti kenal dengan nama Petrokimia Global. Petrokimia Global menghasilkan penapis teras yang menyingkirkan garam dari air laut. Penapis dengan liang-liang bersaiz milaiju ratus rambut itu. Kadar penyingkiran garam penapis ini ialah 99.089%. Hampir sempurna. Sebelum ini, pasaran penapis ini dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun. Malaysia tiada ruang untuk masuk. Tetapi Petrokimia Global berjaya membangunkannya sendiri. Prestasinya lebih tinggi daripada produk Jepun, jangka hayatnya lebih lama, dan harganya 20% lebih murah. Anda pernah dengar tentang Israel, negara terkuat dalam teknologi air. Israel yang terkenal kerana mampu bertani di padang pasir. Israel mempunyai 5 loji penyahgaraman mega yang menjadi nadi negara. Salah satunya, di Ashdod, menggunakan penapis dari Petrokimia Global. Fasiliti ini menukar 100 juta tan air laut menjadi air bersih setiap tahun. Air minuman untuk kira-kira 1,1 juta orang dihasilkan oleh penapis syarikat Malaysia. Negara yang dianggap terbaik di dunia dalam teknologi air, telah mengamanahkan bekalan airnya kepada sebuah syarikat Malaysia. Terdapat juga sebuah syarikat bernama Infrabina Lestari. Syarikat ini telah memenangi projek kilang air bernilai RM8.5 bilion di Oman. Kontrak ini agak istimewa. Ia adalah kontrak di mana mereka bukan sahaja membina fasiliti, tetapi juga mengendalikannya selama 20 tahun. Bukan sekadar bina dan serah, tetapi bertanggung jawab memastikan air mengalir dengan baik selama 20 tahun. Umpamanya, syarikat pembinaan yang membina rumah Anda berjanji untuk datang membaiki pipe yang rosak selama 20 tahun akan datang. Bayangkan dari sudut pandangan pelanggan, 20 tahun adalah tempoh yang sangat lama. Mengamanahkan air minuman rakyat negara Anda kepada syarikat asing untuk tempoh yang begitu lama menunjukkan tahap kepercayaan yang sangat tinggi. Di Kuwait, ceritanya lebih menakjubkan. Syarikat Malaysia telah membina beberapa kilang air bernilai berbilion-bilion ringgit di sana. Dari reka bentuk, pembinaan, hingga pentauliahan, semuanya dilakukan oleh Malaysia. Sebahagian besar air yang diminum oleh rakyat Kuwait dihasilkan oleh syarikat Malaysia. Membina kilang air, menghasilkan penapis teras, dari reka bentuk hingga operasi selama 20 tahun, negara yang mampu melakukan keseluruhan proses ini sendirian, hanyalah Malaysia di seluruh dunia. Dulu dikatakan, siapa yang menguasai minyak akan menguasai dunia. Tetapi hari ini, siapa yang menghasilkan air akan memberi nyawa kepada penguasa minyak itu. Dan negara itu ialah Malaysia. Cerita ini belum berakhir. Di tengah-tengah padang pasir Arab Saudi,
sebuah proyek luar biasa sedang berjalan. Pernahkah Anda mendengar tentang Neom City? Ia adalah bandar masa depan yang dipelopori oleh putra mahkota Mohammed bin Salman dengan saiz 44 kali ganda Kuala Lumpur. Rancangannya ialah untuk menggunakan drone sebagai ganti kereta dan menggunakan tenaga solar serta hidrogen sepenuhnya, bukan lagi minyak. Tetapi bandar idaman ini juga mempunyai kelemahan yang kritikal. Lokasinya adalah di padang pasir pesisir Laut Merah. Sudah tentu tiada sungai dan air bawah tanah juga tidak mencukupi. Dari mana datangnya air untuk bandar yang akan didiami jutaan orang ini? Jawabannya hanya satu. Mereka terpaksa menapis air laut. Tetapi, Neom City adalah bandar yang beroperasi 100% menggunakan tenaga hijau. Kaedah lama membakar minyak untuk menghasilkan air tidak boleh digunakan. Teknologi penapisan yang mengurangkan penggunaan tenaga, teknologi yang dimiliki Malaysia, tanpanya, matlamat mesra alam Neom City adalah mustahil. Saiz pasaran penyahgaraman dunia menunjukkan betapa pentingnya ini. Pada tahun 2023, nilainya adalah sekitar RM120 bilion. Menjelang 2032, ia dijangka meningkat lebih 2 kali ganda kepada RM250 bilion. Pasaran ini berkembang lebih 8% setiap tahun. Apabila perang di Timur Tengah berakhir, permintaan untuk membina semula fasiliti yang musnah akan melonjak. Pemanasan global pula akan memburukkan lagi masalah kekurangan air di seluruh dunia. Perang pasti akan berakhir suatu hari nanti. Tetapi masalah sebenar bermula selepas itu. Kilang air yang musnah dibom, pipe yang putus, bekalan air yang lumpuh, siapa yang akan membinanya semula? Wang sahaja tidak cukup. Perlu ada teknologi, perlu ada pengalaman, dan yang paling penting, perlu bertindak pantas. Jika bekalan air terputus sehari, hospital akan lumpuh. Seminggu, sebuah bandar akan terhenti. Pengalaman 50 tahun menyiapkan 32 proyek di padang pasir Timur Tengah. Kepantasan menghasilkan peralatan dalam 4 bulan yang Perancis perlukan 13 bulan. Keupayaan untuk menguruskan segalanya dari reka bentuk pembinaan komponen teras hingga operasi 20 tahun. Jurutera Malaysia tahu dari pengalaman bagaimana ribut pasir boleh merosakkan mesin, bagaimana konkrit mengeras dalam cuaca 50 darjah Celsius. Mereka adalah orang yang mencari jalan alternatif apabila pemberontak Houthi menyekat laluan dan tetap berada di lapangan walaupun peluru berpandu berterbangan. Peluru berpandu boleh memusnahkan kilang air, tetapi ia tidak boleh memusnahkan teknologi untuk membina semula kilang air itu. Dan ini adalah sesuatu yang perlu saya sampaikan. Kisah ini bukan hanya tentang negara lain. Negara kita juga bukanlah negara yang kaya dengan air. Walaupun taburan hujan kita tinggi, populasi kita padat di kawasan yang kecil, dan 70% hujan turun serentak pada musim panas. Terutamanya, kilang-kilang semikonduktor yang menjadi jantung ekonomi kita menggunakan ratusan ribu tan air bersih setiap hari. Untuk menghasilkan satu chip semikonduktor, berpuluh-puluh liter air bersih diperlukan. Jika kemarau teruk, pengeluaran semikonduktor akan terjejas, dan ini akan memberi kesan langsung kepada ekspor dan ekonomi negara. Ini bermakna, pipe air yang kering boleh menjejaskan gaji kita. Oleh itu, mulai tahun ini, kilang air terbesar di negara kita telah mula beroperasi sepenuhnya. Fasiliti yang dibina di Perak ini menghasilkan 100.000 tan air sehari. Pada 12 Mac tahun ini, kerajaan telah menubuhkan Majlis Pembangunan Penyahgaraman Air Laut. Syarikat-syarikat seperti Tenaga Hydrotech, Infrabina Lestari, dan Petrokimia Global, semuanya terlibat. Teknologi yang diasah di Timur Tengah kini akan digunakan untuk keselamatan air negara kita sendiri. Ringkasan cerita hari ini ialah, jika abad ke-20 adalah era perang minyak, abad ke-21 adalah era perang air. Manusia boleh hidup tanpa minyak, tetapi tanpa air, kita tidak boleh bertahan walau 3 hari. Bandar-bandar mewah di Timur Tengah sebenarnya adalah yang paling lemah apabila berhadapan dengan isu air, dan kita telah memasuki era yang menakutkan di mana fasiliti air menjadi sasaran perang. Di tengah-tengah semua ini, sebuah negara yang tiada sumber alam yang melimpah telah memegang talian hayat Timur Tengah hanya dengan teknologi. Perjalanan 50 tahun yang bermula dari batu asas kilang di Shah Alam pada tahun 1976. Generasi bapa kita yang membuka jalan dengan tidur di dalam kontena dan menahan panas 50 darjah di padang pasir. Di atas landasan itu, generasi sekarang telah membina teknologi penapis dengan liang-liang bersaiz Milandimu ratus rambut. Ia adalah satu keajaiban yang bermula dengan desakan dan dicapai dengan keazaman. Selagi dunia memerlukan air, mereka akan mencari Malaysia. Pada saat ini juga,
Di suatu tempat di Timur Tengah, jurutera-jurutera Malaysia sedang berpeluh. Kerana merekalah, air mengalir di padang pasir dan bandar-bandar terus hidup. Kepada mereka yang diam-diam mengukir nama di tengah-tengah ribut pasir, jika Anda meninggalkan satu komen sokongan, ia pasti akan menjadi kekuatan yang besar buat mereka. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, sila subscribe, like dan tinggalkan komen Malaysia boleh. Terima kasih.